subuh. Daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu yang mafhumnya, dan baginda bersolat subuh bersama-sama para sahabatnya. Tak kala para sahabat mendengar Al-Quran, jin-jin turut mendengarnya. Ialah subuh menguatkan suara. Kita berdasarkan hadis apa yang diajar oleh Nabi. Bukannya sembahyang malam kuat, sembahyang siang si kuat. Tapi sebenarnya sembahyang malam sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab ada kadang-kadang ada yang tanya, kena sembahyang asar dengan zuhur memperlahankan. Kadang-kadang kalau kita buka Google naknya kemadah, waktu ya zamannya Nabi dekat Mekah, jadi takut musuh dengar. Bukan pasal dia, pasal Nabi ajar ialah kuat, dan ia yang kuat untuk sembahyang 3 sembahyangnya, dan lain untuk perlahankan. Okay, hadis daripada Abi Qatadah anhu yang mafhumnya. Semasa berada di belakang Rasulullah SAW ketika bersolat subuh, bacaan baginda terganggu. Apabila selesai menunaikan solat, baginda bersabda, mungkin kamu membaca sesuatu di belakang imam, dan janganlah kamu lakukan kecuali membaca Ummul Quran. Ya, Fatihah saja kita baca rukunnya. Sesungguhnya tidak sah solat yang tidak membacanya. Riwayat lain menyatakan, apabila aku menyanyikan bacaan Al-Quran, janganlah kamu membaca kecuali Ummul Kitab. Maksudnya di situ, apabila Nabi dah baca Fatihah, baru kita sama baca. Tapi kalau masbuk yang lain, yang si sempat. Tapi kalau sengaja masbuk, yang maksud sengaja masbuk macam ni, orang dah angkat takbir, jangan relax duduk. Dekat-dekat nak okok, bawa yang datang. Kalau nya si baca dan meninggalkan dengan sengaja, kita khawatir sembahyangnya si sah. Yang bukan yang masbuk, memang betul masbuk. Yang masbuk kena yang relax duduk belakang. Tanya dah sah juga sebab sempat mengikut imam rukuk, tetapi nya dengan sengaja. Yang masbuk tu ialah orang yang si sengaja, memangnya ada daruratnya menyebabnya lewat masuk sembahyang. Ya, kena hati-hati juga. Lagi-lagi lah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih selalu nak lelah kan, udah orang mau rukuk apa angkat. Yang si sempat baca Fatihah. Padahal apabila si sempat baca Fatihah, tidak sah sembahyang setiap rakaat tidak ada Fatihah. Kalau nya masbuk, kita tahu Fatihah bab masbuknya. Okey. Seterusnya tu berkaitan dengan kena sembahyang asar dan sembahyang zuhur si kuatkan suara. Lihat hadis tu. Daripada Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang bertanya kepadanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu ketika bersolat zuhur dan asar? Sahabat tanya. Apa jawabnya? Dia menjawab, ya. Kami bertanya lagi, bagaimanakah kamu tahu dia membacanya? Jawab Ka'ab, dengan gerak janggutnya. Maksudnya situ, Nabi baca tetapi si dengar suara. Tapi sahabat pada memang Nabi baca. Dia lihat bahawa janggutnya bergerak dengan bacaan. Ya, bacaan secara sir. Yang kita baca secara kuat disebut bacaan secara jahar, kuatkan. Jahar, sir ialah didengar oleh telinga sendiri. Jadi apa yang diajar oleh Nabi, ya dia ikut kita. Kita berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah dulu, katanya, setiap kali bersolat baginda membaca sesuatu. Nabi ajar kan, apa-apa yang baginda perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepada kamu. Dan apa-apa yang baginda tidak memperdengarkan kepada kami, kami tidak memperdengarkan kepada kamu. Bermaksud tu apabila ialah diajar Nabi dengan sahabat, ialah sahabat sampai dengan kita tu. Alhamdulillah. Jadi kita, kalau kita nak nambah-nambah, contohlah kita nambah setiap kali diajar Nabi 2 rakaat pertama sembahyang malam aja yang baca yang kuat. Tiba-tiba kita madah, apa salahnya kita nak nambah pahala lebih? Contohnya Isyak tadi, kita rakaat ketiga, rakaat keempat pun kita baca lepas Fatihah, baca ayat yang lain. Tambah, kita dah nak dapat pahala lebih. Padahal Nabi si ajar macamnya. Ialah maksudnya, apa yang Nabi ajar, ialah kita buat. Bukannya kita nambah-nambah ikut rasa kita. Saya rasa boleh tambah tu, dapat pahala lebih. Kita lagi mana macamnya. Bukan berdasarkan hadis Nabi SAW. Okey, para sahabat tidak ada meriwayatkan tentang menyaringkan bacaan selain daripada tempat-tempat tersebut. Sementara dalil bagi solat-solat tertentu akan dikemukakan kemudian.
Orang yang bersolat sunat mutlak pada waktu malam hendaklah menyederhanakan bacaan di antara perlahan dan nyaring. Apa maksud solat mutlak? Sunat mutlak tu ialah sembahyang sunat semata-mata. Kalau kita sembahyang malam, kita sembahyang sunat sebenar, sunat tahajud, sujud kepada Allah. Kalau kita ada sembahyang tasbih, kita banyak baca tasbih. Kalau kita sembahyang qiyamul lail, kita bangun malam. Kalau kita sembahyang dinamakan sembahyang sunat mutlak. Sebab kita nak takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya ialah kita sembahyang. Sembahyang. Sebab waktu sembahyang, tetapi waktu sembahyang waktu malam. Tidak, kita sebenarnya dalam hadis tu lihatkan daripada surah Isra, dan janganlah engkau nyarikan bacaan doa atau sembahyangmu, dan janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah salah satu cara yang sederhana antara itu. Bermaksud, kalau kita sembahyang tahajud, janganlah kita buka macam kita mula sembahyang isyak kuat-kuat nak. Kalau nak kuat pun didengar oleh dalam masjid tu aja. Ya maksudnya. Sebabnya kita tu masyarakat yang majmuk. Islam dah ajar awal-awal dah. Bukannya kita mentang-mentang kita nak sembahyang tahajud, kita buka zikir dah pukul 2 pukul 3 pagi. Salah bagi kita rasa, tetapi dalam hadis, dalam Al-Quran, aku ada madah menyederhanakan, jangan kuat. Jadi isunya kini tu ialah Islam dah ajar kita macam ni cara untuk menyesuaikan keadaan. Tapi kita terlalu obses kita menguatkan, sebab kita nak menunjukkan kita ada sembahyang tahajud malam. Padahal tahajud sesuainya untuk didengar-dengar sendiri, insya-Allah. Maksud solat tu ialah solat sunat malam. Maknanya malam tu, contohnya kita sembahyang tahajud, cukuplah didengar oleh dalam tu aja. Dan solat sunat tahajud kita nangga, adakah imam membaca solat sunat tahajud nyaring? Sedana, kecuali sembahyang sunat tarawih nyaring. Sebab ialah sunat. Tapi kalau tahajud tiba-tiba imam membaca nyaring, bukan mengikut sunnah Nabi SAW. Kita sederhana aja. Apabila kita sembahyang tahajud malam, kita qiyamul lail kita yang imam kita sedanya baca dengan kuat. Kecuali lah sembahyang sunat tarawih. Tapi jarang-jarang kita jumpa sembahyang sunat. Sebenarnya kita zakat tu lah. Sembahyang sunat tarawih seda bunyi. Sedar lah. Sebab sunatnya mengkuatkan untuk solat-solat tarawih. Apabila ni tahu ditanya kita satu masalah kan, bolehlah kita menjawab bagi pihak kita supaya dalam Islam tu jelas. Siklah kita ragu-ragu. Okey, ketujuh mengucapkan amin. Amin tu amin waladhdallin. Amin tu yang bagusnya ketika imam dah baca amin, baru kita belakang baca amin. Waladhdallin amin, orang makmum ikut amin. Tapi kadang-kadang kita nangga ada sebelum imam ada amin, waladhdallinnya ada amin awal. Amin macam ni Kalau ikut biasa, kalau rukun mendalui imam boleh batal solat. Tapi tu ialah sunnah hai'ah. Nak madah amin pun boleh, nak si madah amin pun boleh. Tapi segi adabnya biarlah imam yang membaca doa amin. Tapi dari segi rukunnya sebut amin, belum di imam baru naik nafas. Waladhdallin, baru naik nafas imam, belakang dah amin. Kalau kita segi faham kita nak itu dah mendalui imam tu, boleh batal. Ia adalah sunnah hai'ah. Tapi kita lihat hadis daripada Abu Hurairah, apabila seseorang di kalangan kamu mengucapkan amin, dia mesti menyebut ketika bersolat, para malaikat di langit juga mengucapkan amin. Jika bertepatan kedua-dua, maka diampunilah dosa-dosa itu. Amin sunnah hai'ah, dapat pahala. Kalau ngam-ngam amin, kita doa, kita diaminkan oleh malaikat juga waktu dosa-dosa kecil kita terhapus sebab amin aja. Kalau kita sebenarnya amin aja, saya dapat apa-apa. Tapi dari segi sah rukunnya, sah kita pun solat. Hadis seterusnya, Imam malaikat akan mengampuni dosa-dosanya. Sunnah menyebutkan amin dengan kuat ialah berdasarkan hadis tu. Apabila Rasulullah SAW membaca al-maghdubi alaihim waladhdallin, baginda berkata amin sehingga terdengar oleh orang yang berada dalam saf yang pertama di belakang baginda. Maka Nabi menguatkan aminnya. Sunnahnya kita menguatkan amin bagi imam, yang belakang pun kuatkan amin, dapat pahala sunnah sebab sebut amin saja.
Tapi kalau kita nak tiba-tiba lah imam yang sedang ada amin, kita nunggunya sedang amin. Macam ni imam tu, sedangnya waladhdallin, sedang bunyi amin pun sedang. Sah kasih sembahyang? Sah. Cuma ikut sunnahnya Nabi sebut amin. Okey, ke-8, membaca Al-Quran setelah membaca Fatihah. Bermaksud situ apa yang baca Al-Quran setelah, iaitu surah-surah selepas Fatihah, iaitu pada rakaat yang pertama dan kedua sahaja dapat pahala. Tapi kalau yang membaca, sedang membacanya baca Fatihah saja, sah sembahyangnya, cuma si dapat pahala sunnah. Hanya tu Al-Quran lah. Sebab Al-Quran adalah surah lazim. Al-Quran surah pendek. Al-Quran metodnya pakai ayatul kursi surah Al-Baqarah, tapi nya sebahagian. Dan ayat Qurannya mesti kita lihat sunat membaca satu surah daripada Quran sekalipun ayat yang pendek, atau membaca 3 ayat yang berurutan. Bukannya main ambil sikit, ambil sikit. Ini ambil bacaan surah Ayatul Kursi, campurnya Al-Kafirun, 3 je madah, ya salah. Yang berurutan. Sebab apabila kita sambung-sambung yang lain-lain, akan maksudnya berbeza. Bagi yang belajar Arab, akan maksud. Kita tu tiba-tiba masuk cerita lain. Ya dah salah. Tapi yang bacaan maksudnya berurutan 3 ayatnya. Sependek-pendek ayat ialah Inna Ataina, 3 ayatnya. Inna Ataina kal kausar, pasal inna syani'aka kal abtar, ayat pendek. Ya, apabila kita menjadi imam, kita baca tiba-tiba terlupa kita baca wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bisa lupa kita nak. Adakah kita perlu ulang ataupun tukar ayat lain? Kalau nya mencukupi 3 ayat, mesti ada salah kita, boleh kita rukuk. Tetapi baiknya kita panjangkan, sebabnya maksudnya si sampai. Tetapi bagusnya kita baca yang ayat yang kita faham. Tapi ada kadang-kalanya imamnya tukar ayat lain pun siapa. Tapi apabila kita dah baca ayat yang panjang melebihi 3 ayat kita berhenti setakat diajak, kita hafal, dah boleh dah. Sekurangnya, tapi berurutan. Tapi ada yang tukarnya boleh pun ada jadi masalah. Sebab kadang-kadang jadi imam, apabila dia jadi imam tiba-tiba salah ayat, nervous juga. Kita kadang nervous walaupun tak biasa. Kita rasa salah nak tu, lupa kita ayat. Kadang-kadang boleh terlupa. Okey, sunat membaca ayat panjang dan surah subuh dan surah zuhur seperti Al-Hujurat dan Ar-Rahman. Membaca yang sederhana panjang menunaikan solat asar dan isyak seperti surah Asy-Syam, Al-Lail, dan membaca surah pendek ketika solat maghrib dan surah Al-Ikhlas. Ini berdasarkan hadis daripada Sulaiman bin Yasir bahawa Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah mengikuti solat lebih menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada solat orang ini. Ketika kami bersolat belakangnya, dia memanjangkan 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama solat zuhur yang menjahankan 2 rakaat yang akhirnya, dan dia juga menjahankan solat asar. Menaklah maghrib pula dia membaca surah yang pendek. Ketika isyak dia membaca surah Asy-Syam, dan semuanya menaklah solat subuh dia membaca surah yang panjang. Ya, waktu subuh je yang surah panjang, padahal subuh yang pendek. Ya, berdasarkan hadis Nabi, ya kita ikut. Dan kita lihat di situ, pada hari Jumaat sunat membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Ialah apabila solat Jumaat, hari Jumaat, kalau yang dapat menghafal surah Sajadah ya ialah sunnah. Dapat walaupun yang pendek. Lihat keadaan lah. Ya, imam main peranan. Kalau imam yang kita tahu bahawa imam yang membaca surah Sajadah pada Jumaat, kita ikut. Tapi apabila kita tengah sembahyang, tiba-tiba kita tu kerja pagi, imam buat surah Sajadah, macam ni kita. Kalau kita batal dengan sengaja sembahyang, kita boleh berdosa. Jadi orang yang kalau nya sembahyangnya ayat yang panjang, nya rushing lah, apa yang boleh buat ialah nya boleh mufaraqah, keluar daripada imam. Boleh Tapi kalau nya dah tahu baca, kalau misalnya keperluannya mendesak untuknya meninggalkan solat ialah, tapi nya bukannya batalkan solat, nya niatnya untuk sembahyang sendirian. Ya boleh Yang kita batal, kita panjang imam tu, lalu bungkas kita sembahyang, berhenti kita sembahyang.
Berhenti dengan sengaja tanpa alasan berdosa. Sembahyang jadi kita boleh mufarakah kita, iaitu keluar daripada imam.